Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya Syarulizah Abu Hassan, berlintas langsung dari kawasan Parlimen P044 Permatang Pauh, Pulau Pinang. Jika anda dapat saksikan, ketika ini saya berdiri sambil berlatar belakangkan pemandangan kehijauan sawah padi yang terbentang luas, yang begitu menarik sekali. Kalau anda nak tahu, inilah merupakan aktiviti pertanian yang diusahakan oleh penduduk Permatang Pauh yang sudah semestinya telah pun mendapat sokongan dan bantuan sepenuhnya dari Kerajaan Persekutuan. Baiklah, bersama saya, apa kata kita dapatkan penjelasan jelas daripada beberapa orang petani yang telah pun mendapat nikmat daripada hasil yang telah diusahakan. Baiklah, bersama saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Rosli. Pada masa ini, dulu kawasan sini adalah kawasan tanah tebiar. Apabila kita dapat bantuan kerajaan, kita dapat, orang kata, dapat tanaman padi ni, kita tengok dapat kawasan yang hijau ni. Kita dapat memulihkan kawasan ni. Dulu kita tak boleh. Sekarang ni kita dah, orang kata, dapat mencapai kejayaan kita tanaman padi ni. Kira dengan tanaman padi ni kita dapat, orang kata apa, perubahan ekonomi dari segi rumah kita. Dulu rumah kita rumah papan. Sekarang rumah kita pun dah naik rumah batu. Dan kita hasil daripada sumbangan daripada kerajaan pusat dengan infrastruktur. Dulu ban kita ni ban biasa ya. Sekarang diberi, orang kata, dana daripada kerajaan pusat. Maka saliran dapat sampai ke sini. Dan saliran keluar pun kita diberi bantuan. Kita boleh buat tanaman padi ini. Mana kita akan capai padi ini ke arah 10 metrik tan. Dengan adanya kawasan-kawasan sini, mana kita seluruh kawasan ini dapat dibangunkan dengan tanaman padi yang lebih, orang kata, lebih efisien ke depan lah. Okey, bentuk sumbangan yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, khususnya dari Jabatan Pertanian, macam mana? Mungkin mesin ke ataupun sebagainya? Daripada bentuk macam bantuan, kalau boleh, Kementerian Pertanian memberi mesin padi dalam, orang kata apa, bagi mempercepatkanlah tuaian hasil tanaman padi kita ini. Kalau dengan cepat, mana hasil lebih meningkatlah. Dia kawasan sini, dia bila masuk kita daripada dulu kelompok, bila kelompok kita dah tubuh koperasi. Bila kita tubuh koperasi, kita dapat masuk SPV pula. Kita ada satu sistem cara berpusat. Bila satu sistem cara berpusat, mana hasil padi dapat ditingkatkan dengan, orang kata, lebih tinggi lah hasil tu. Okey, Cik, ini pandangan daripada Cik Rosli Ishak. Lagi seorang petani, iaitu Cik Abu Hassan Saad. Mungkin Cik Abu Hassan boleh bagi pandangan mengenai apakah perubahan ataupun pembangunan sebagai seorang petani yang ingin dicapai pada masa akan datang. Kami mengharapkan supaya dapat teknologi yang terkini. Mana kalau sekiranya teknologi yang terkini ini seperti mesin padi ataupun jentera-jentera yang mana boleh mencepatkan pemulihan padi kami ini. Sekiranya jentera-jentera tu yang terkini boleh mencepatkan, dan petani-petani tak akan dapat kerugian. Itu pandangan daripada dua orang petani yang telah pun menikmati hasil kejayaan sokongan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Baiklah, apa kata kita dapatkan pandangan daripada wakil daripada Jabatan Pertanian, iaitu Cik Abdul Rani Hassan. Okey, Cik Abdul Rani, mungkin Cik Abdul Rani dapat ulaskan apakah komitmen sepenuhnya yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Jabatan Pertanian, khususnya membantu para petani di sini. Tanaman padi merupakan satu tanaman yang luas di daerah Semampai Tengah, melibatkan 2,592 hektar. Dan di Matang Libung ni adalah satu contoh ataupun model lah untuk pengusaha-pengusaha tanaman padi di daerah Semampai Tengah ni. Dan tanaman padi ni memang pada tahun 80-an dia punya hasil lebih kurang 2-3 tan, dan sehingga sekarang sudah mencapai lebih kurang 5.6 metrik tan per hektar. Jadi dengan harapan ini, kita harap petani-petani ini mempunyai disiplin yang tinggi, di mana pihak kerajaan kita telah menyediakan
jadual tanaman. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 jadual tanaman di daerah Sembilan Peraya Tengah ini. Dan jadual satu pada 10 hari bulan 3 baru ni. Dan di sini 20 hari bulan 3 dan 30 hari bulan 3. Jadi kalau kita pasti tengok, tanaman padi sekarang ni umur dia lebih kurang 14 hari. Dan kita mengharapkan petani-petani ini mempunyai komitmen. Dulu kita buat perkhidmatan, iaitu kita beri cara kontak tani, kemudian ke arah kelompok. Dan sekarang ni macam contoh di Pantai Nibong ni, selalu satu tempat di mana program melalui Kementerian Pertanian dan Asas Tani, kita ada bantuan NTEA dan mereka bergabung di bawah satu koperasi. Jadi koperasi ini boleh memain peranan yang besar, di mana kita tahu dengan keadaan semasa ni, belia-belia kurang bercebur di bidang pertanian, dan dengan ini kita harap petani-petani dalam kawasan padi ini mendapat hasil yang tinggi dan boleh berdikari di masa hadapan. Dan kita harap boleh mencapai ke arah 10 metrik tan per hektar. Jadi pandangan jauh daripada Jabatan Pertanian dan juga Kerajaan Persekutuan untuk membantu para petani, khususnya pematang pauh, warga belia, warga pematang pauh untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian, khususnya sawah padi. Bagaimana? Kita pihak kerajaan akan menyediakan kemudahan infrastruktur dan juga kita akan beri bimbingan dan khidmat nasihat kepada petani-petani yang muda untuk mengganti pelapis-pelapis yang orang lama lah, orang kata sekarang ni di Pulau Pinang ni. Itu dia. Mungkin Cik Abdul Radin boleh memberi penjelasan mengenai sawah padi ketika ini. Apakah lokasinya dan bagaimana petani-petani pergerakan mereka menjalankan aktiviti seharian mereka di sini? Petani-petani di Matang Nibong ni khususnya mereka menjalankan aktiviti ini secara pengurusan berpusat sekarang ni di bawah satu program pengurusan pusat NTEA, dan berbanding dengan dahulu buat cara hobi dan sebagainya. Sekarang ni kita ada jadual tanaman di mana kita mula dengan 20 hari bulan 3 dan kita jangka dalam masa 120 hari. Kita pastikan 120 hari itu dia boleh menuaikan hasil, dan kita harap mereka akan dapat mengikut jadual tanaman padi yang kita sediakan oleh pihak kerajaan. Dan kemudahan infrastruktur pun kita akan tingkatkan, dan insya-Allah saya ingat di masa-masa akan datang kita akan beri bantuan dari segi penambahbaikan teknologi dan sebagainya di masa depan. Agak-agaknya bentuk teknologi yang ingin diberikan kepada mereka bagaimana? Sekarang kalau kita padi tengok, dulu kita menggunakan padi MR219, dah lama dah. Kemudian sekarang ni bila ada masalah sikit, kita dah guna MR263 benih varieti padi untuk musim ni lah. Dan kita harap masa-masa akan datang kita akan boleh meningkatkan varieti tanaman padi, dan juga kita akan meningkatkan lagi infrastruktur di kawasan Matang Nibong ni dan daerah Sembilan Peraya Tengah dengan bantuan AIDA lah. AIDA itu salah satu cabang daripada Kementerian Pertanian yang ada di Pulau Pinang ini dengan dari segi infrastruktur. Dan kerja-kerja pembangunan yang lain, kita pihak Jabatan Pertanian akan beri sokongan dan dokongan kepada yang ingin melibatkan tanaman padi ini di Sembilan Peraya Tengah ni. Jika berlaku musim kemarau, jadi apakah bentuk sumbangan ataupun pihak Jabatan Pertanian khususnya di negeri ini turun padang melihat bagaimana situasi yang berlaku pada para petani? Jadi bagaimana? Bagi daerah Sembilan Peraya Tengah ni, kita biasanya bila ada kemarau kita akan kerap bermesyuarat dan kita akan beri bantuan pam lah. Maksudnya kita akan pam pada sumber air yang ada di kawasan padi ini. Kalau kita nak harapkan jadual ataupun daripada Sungai Kulim ni, kadang-kadang dia kurang sikit, tapi insya-Allah selalunya kita dapat atasi lah untuk memenuhi kendak-kendak penanam padi di daerah Sembilan Peraya Tengah ni. Itulah penjelasan yang cukup padat yang diberikan oleh tetamu kita pada hari ini. Jadi kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri dengan pengisian yang cukup menarik. Silakan.